Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakhrul Razi bin Hishamuddin, pelajar PDPP Ambilan 2022 dan saya daripada kelas PIMK 4. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pensyarah saya Puan Roslimah binti Saad atas peluang yang diberikan untuk saya membentangkan berkenaan analisis isu-isu etika dan perundangan pendidikan bagi subjek profesionalisme keguruan. Okey, baiklah, kita mulakan dengan pengenalan. Profesion keguruan atau bekerja sebagai seorang guru adalah antara beberapa jenis pekerjaan yang penting dalam proses membangunkan manusia, masyarakat dan negara. Profesion ini merupakan profesion utama di dalam proses penyerapan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Jadi di sini profesion keguruan mempunyai kod etika yang perlu dipatuhi oleh setiap guru itu bagi memastikan semua tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan erti kata lain, etika yang dimaksudkan adalah garis panduan yang perlu diikuti oleh guru-guru. Okey, seterusnya kita pergi kepada perundangan guru. Sebagai penjawat awam, guru mesti mematuhi peraturan kelakuan dan tata tertib 1993, pindaan 2022. Pindaan 2002. Peraturan-peraturan pegawai awam iaitu kelakuan dan tata tertib telah diperkenalkan untuk menjadi panduan kepada guru dan kaki tangan kerajaan lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Peraturan kelakuan tata tertib adalah satu bentuk kawalan ke atas semua penjawat awam untuk menjamin keberkesanan sesuatu organisasi. Okey, perundangan guru ataupun undang-undang haruslah diikuti oleh setiap guru. Dan yang sebagaimana kita tahu, guru adalah sebahagian daripada penjawat awam. Jadi dalam setiap pekerjaan tu, dalam setiap perbuatan, mestilah berlandaskan kepada undang-undang yang telah ditetapkan. Sekiranya penjawat awam atau seorang guru itu melanggar undang-undang yang telah disediakan, maka mereka harus menerima hukuman daripada perlakuan tersebut. Okey, baiklah, kita teruskan kepada apa itu etika. Etika ialah ilmu berkaitan prinsip-prinsip akhlak dan moral. Dan menurut Wan Nuriati Abdul Rashid dan Bun tahun 2018, etika ialah peraturan perilaku dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara satu sama lain, dan aturan ini menegaskan perkara yang benar atau salah. Okey, jadi kita dapat fahami etika ni adalah satu perkara yang atau perilaku adat kebiasaan manusia. Contohnya sebagai seorang guru perlu menunjukkan akhlak yang baik, dan akhlak tu adalah dalam kandungan etika itu sendiri. Okey, jadi perbezaan antara etika dan undang-undang ialah jika seorang penjawat awam atau guru melanggar undang-undang, maka penjawat awam itu akan dikenakan tindakan tata tertib atau tindakan undang-undang. Dan sekiranya seorang guru itu melanggar etika perguruan, dia hanya akan berasa bersalah ataupun akan mewujudkan pandangan negatif daripada pihak-pihak lain. Okay, seterusnya saya teruskan dengan etika menurut Islam. Etika dalam Islam adalah akhlak, iaitu ia merujuk kepada nilai akhlak atau prinsip moral yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Etika Islam juga merujuk kepada nilai-nilai baik dan dengan melakukannya seseorang akan mendapat ganjaran pahala. Selain itu, ia juga dapat ditakrifkan sebagai ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana baik dan mana yang buruk berdasarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Okey, kita dapat fahami dengan jelas. Apabila kita sebutkan etika, ia adalah berkenaan dengan akhlak. Dan ia adalah akhlak yang baik. Sekiranya melakukan perkara yang buruk ataupun yang kita melakukan perkara yang luar daripada kebiasaan, itu dipanggil tiada etika.
Okey, kita teruskan dengan kod etika keguruan. Kod etika keguruan mengandungi peraturan moral yang boleh menjamin wujudnya suatu keadaan yang rukun di sekolah dan untuk mengenal pasti apakah peribadi mulia yang patut guru miliki dan amalkan agar lebih mudah mereka dapat mengikut peraturan moral yang telah ditentukan dalam profesyen keguruan. Objektif etika kerja KPM ialah yang pertama menanamkan sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan bagi mempertimbangkan kualiti kerja. Dan yang kedua, meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi. Dan yang ketiga ialah memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. Okay, seperti sedia maklum, kita sebagai warga pendidik KPM harus menunjukkan contoh tauladan yang baik kepada pelanggan kita iaitu murid. Okey. Dan dalam melaksanakan tanggungjawab kita, kita harus amanah dan sentiasa bersikap positif. Dan contohnya kita sentiasa bersifat rajin, berakhlak mulia, beradab dan tidak memilih tak memilih kasih dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Okey, seterusnya kita terus kepada prinsip etika kerja KPM. Okey, yang pertama ialah niat yang betul, iaitu kita harus melaksanakan pekerjaan dengan niat yang betul. Contohnya kita hendaklah memenuhi kehendak falsafah pelajaran kebangsaan, iaitu kita melahirkan pelajar yang seimbang daripada segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Dan seterusnya kita memenuhi misi KPM, matlamat dan objektif Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan kita hendaklah ikhlas menyempurnakan tanggungjawab terhadap agama dan negara. Prinsip yang kedua ialah perlakuan baik, iaitu kita harus menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa, lebih-lebih lagi ketika kita melaksanakan tanggungjawab di sekolah. Dan kita harus juga menghasilkan kerja berkualiti secara berterusan di samping memberikan kepuasan kepada murid. Dan kita juga hendaklah menghargai dan bertanggungjawab terhadap hasil usaha organisasi, iaitu sekolah tempat kita berkhidmat. Yang ketiga ialah penggerak ke arah kebaikan, iaitu kita hendaklah sentiasa berusaha agar hasil kerja dan amalan dapat menonjolkan ciri-ciri kecemerlangan dan ketinggian kualiti yang boleh menjadi sumber inspirasi kepada rakan sejawat. Dan kita sentiasa juga berusaha untuk menjadi pekerja yang terbaik. Dan yang keempat ialah memperkotakan apa yang dikatakan. Maksudnya di sini ialah kita hendaklah sentiasa menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan sama ada terhadap diri sendiri atau orang lain. Dan apa yang kita buat hendaklah sesuai dengan apa yang diucapkan dan sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan yang disediakan oleh organisasi kita atau sekolah kita sendiri. Dan yang kelima ialah berdisiplin dan beradab, iaitu kita hendaklah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang terdapat dalam ajaran agama dan sentiasa mematuhi peraturan dan arahan perkhidmatan. Contohnya daripada segi kehadiran ke sekolah, tak boleh cuti sesuka hati, datang awal ke sekolah. Dan kita hendaklah sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang sesuai dan betul. Seterusnya kita sambung dengan analisis isu-isu berkaitan etika dan perundangan keguruan. Okey, bagi isu yang pertama, saya memilih kegagalan menyediakan buku rekod mengajar guru. Okey, isu ini sudah menjadi kebiasaan dalam kalangan guru. Seperti mana yang kita tahu, buku rekod mengajar ni adalah ibarat nyawa bagi seorang guru dan ia adalah bukti bagi seseorang guru itu menjalankan tugasnya.
Okay, kita tengok pada Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 3 1999. Surat ini, Pekeliling ini menyatakan seorang guru perlu menyediakan rancangan pelajaran tahunan (RPT) dan rancangan pengajaran harian (RPH). Dan rekod PDP boleh disediakan dalam apa jua bentuk yang munasabah dan sesuai dengan teknologi semasa. Okay, pada zaman dulu, kebanyakan RPH disediakan dengan melalui penulisan dalam buku yang disediakan oleh pihak sekolah dan buku yang tebal. Okay, dalam peredaran zaman, RPH ni sekarang disediakan ataupun dibenarkan kepada guru-guru untuk menyediakannya dalam bentuk digital seperti eRPH, dan pada saya sendiri di sekolah saya menggunakan aplikasi CIDS untuk kita menyediakan rancangan pengajaran harian. Dan seseorang guru itu hendaklah sentiasa menyediakan RPH dan dapat dikemukakan dengan serta-merta apabila diminta, sama ada melalui hard copy ataupun melalui online. Okey, seterusnya peraturan berkaitan dengan rekod mengajar. Okey, guru yang gagal menyediakan buku rekod mengajar adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak lebih RM500. Okey, peraturan ni telah dikeluarkan oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, iaitu Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997. Jadi jika seorang guru itu tidak melaksanakan RPH ini, ia boleh dikenakan tindakan tata tertib dan boleh didenda sebanyak RM500. Okey, baik. Kita teruskan dengan punca gagal menyediakan buku rekod mengajar. Okey, yang pertama ialah tidak bijak mengurus masa. Okey, guru itu sendiri tidak tahu waktu bila nak menyediakan buku rekod mengajar ni ataupun kebiasaan kita memanggil sebagai RPH. Okey, jadi di sini guru itu perlu mengambil ruang dan waktu untuk menyediakan RPH ni. RPH ni kita perlu sediakan sebelum kita masuk ke kelas, dan kebiasaan apa yang kita lakukan, kita masuk kelas dulu baru kita buat RPH. Seperti sedia maklum, kita sebagai guru mempunyai waktu kerja yang agak pendek berbanding penjawat awam yang lain. Jadi di situ kita boleh korbankan masa atau kita gunakan masa bukan waktu bekerja untuk menyediakan RPH ini. Dan yang kedua ialah sibuk dengan urusan perkeranian. Sebagai seorang guru, kita tak lari daripada urusan perkeranian ini kerana pada waktu sekarang banyak sistem-sistem ataupun perkara yang kita perlu isikan secara online. Dan yang ketiga ialah tidak memahami kepentingan penyediaan BRM itu sendiri atau penyediaan RPH. Okey, pada zaman sekarang kita dalam fasa PAK 21. Jadi kita punya pengajaran perlu mempunyai rancangan yang teliti daripada segi set induksi, langkah 1 apa kita nak buat, langkah 2 kita nak buat apa, dan penutup dan sebagainya. Jadi di situ guru-guru yang tak menyediakan RPH ini, mereka tidak memahami kepentingan langkah-langkah pengajaran itu sendiri. Seterusnya, bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Yang pertama ialah guru itu harus bijak mengurus masa. Okey. Guru perlu tahu waktu bila dia perlu menyediakan RPH itu dan perlu rajin dan membuang sifat malas dalam melaksanakan tugasan. Dan yang kedua, mengurus kerja dengan teratur, perlu bijak membahagi masa. Dan yang ketiga ialah pihak pentadbir hendaklah melakukan pemantauan dengan telus dan kerap supaya guru-guru ini dapat melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya.
Baiklah, isu yang kedua yang saya pilih ialah penyalahgunaan media sosial. KPM telah mengeluarkan surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 3 pada tahun 2017. Keliling ini menyatakan penyediaan garis panduan nilai dan etika penggunaan media sosial bertujuan bagi mengelakkan penyalahgunaan media sosial yang membawa kepada pelbagai keburukan, terutamanya penyebaran fitnah dan perkongsian maklumat yang kurang tepat. Okey, di sini KPM telah mengingatkan kita supaya berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Mungkin pada asalnya niat kita baik, dan ketika waktu sesi pengajaran pelbagai cara yang kita laksanakan. Mungkin kita berjoget, kita bernyanyi, tapi dari pandangan pihak lain, ia memandang daripada sudut yang negatif, dan di situ akan terjadinya penyebaran fitnah dan perkongsian maklumat yang kurang tepat. Dan surat Perkeliling ini dikeluarkan untuk memastikan kesejahteraan sistem pendidikan di Malaysia sentiasa terpelihara. Okey, baik. Punca penyalahgunaan media sosial dalam kalangan guru. Okey, yang pertama ialah mengejar populariti. Okey, ini yang biasa berlaku. Mereka ingin menunjukkan kepada umum apa yang mereka lakukan di dalam kelas. Dan yang kedua ialah meluahkan rasa tidak puas hati. Mungkin guru tidak berpuas hati dengan pihak pentadbir, lalu mereka post di media sosial, ataupun mereka mempunyai masalah dengan murid, ataupun mempunyai isu-isu seperti murid tak bawa buku, kurang beradab dan sebagainya. Mereka tidak melakukan pada jalan yang sepatutnya, tetapi post di media sosial. Ia akan menyebabkan netizen memandang negatif terhadap perkara itu dan terpengaruh dengan trend semasa. Kebanyakan guru sekarang nak menunjuk kepada luar yang mereka ni seorang guru. Okey. Seterusnya, bagaimana cara untuk mengatasi masalah kesalahan penggunaan media sosial ini? Yang pertama ialah kita menggunakan media sosial ke arah pembelajaran bermakna. Okey, media sosial ni ataupun teknologi ni mempunyai banyak kebaikan sebenarnya. Sebagai contohnya, guru boleh merakam aktiviti pengajaran tu untuk dijadikan bahan ulang kaji kepada murid-murid, sama ada yang murid tak hadir, dan murid yang hadir pun boleh menonton semula apa yang dipelajari. Seterusnya, guru perlu menyuarakan aduan pada saluran atau medium yang betul. Contohnya, guru boleh menyuarakan aduan kepada pihak pentadbir dulu, ataupun jika mempunyai isu atau masalah dengan pelajar, boleh berhubung dengan ibu bapa mereka atau melaporkan mereka kepada unit disiplin. Dan cara yang ketiga ialah mencari atau menyebarkan maklumat daripada laman web yang sahih sahaja. Berdasarkan pemerhatian saya pada setakat ini, saya baru-baru ini tular satu pengguna di TikTok. Guru itu melakukan aktiviti-aktiviti fizikal di dalam kelas seperti berjoget, menyanyi dan sebagainya lah. Tetapi pada pandangan saya, perkara itu sangat bagus untuk dilaksanakan dalam kelas untuk menarik rangsangan murid. Lagi-lagi guru itu merupakan seorang guru tadika. Tetapi apabila ditunjukkan kepada umum, ia akan mengundang pelbagai pandangan netizen. Okey, disebabkan itulah Menteri Pendidikan yang lama, Dr. Razli Jidin, ada mengeluarkan satu wawancara ataupun disiarkan dalam berita. Beliau melarang untuk guru-guru ini membuat live secara ketika sesi pengajaran ataupun memaparkan kepada umum tentang situasi yang berlaku di dalam kelas. Okey, baiklah, saya ada sediakan video berkenaan wawancara berikut. Ya, ini kita dapati akhir-akhir ini di media sosial seperti mana yang disebut tadi,
ada guru-guru yang merakamkan secara live pengajaran mereka dalam kelas, dan perkara ini sedang diperincikan di tingkat kementerian. Kadang-kadang kerana ianya bukan saja melibatkan guru ini, melibatkan murid-murid yang lain. Kadang-kadang murid tak boleh jawab soalan, dia rasa segan, semua orang tengok dia secara atas talian, dia live all over the world, semua orang boleh akses. Jadi perkara ini kita sedang perincikan tentang apakah pendekatan yang paling sesuai, dan kita dah maklumkan pada guru-guru supaya elakkan berbuat demikian kerana impaknya adalah besar. Kadang-kadang kita rasa benda itu kecil, tapi anak yang masuk dalam video itu sampai bila-bila dia akan kekal berada di media sosial. Ini Baiklah, seterusnya isu ketiga yang saya pilih ialah isu kepedulian guru. Kita pergi kepada maksud kepedulian guru itu. Kepedulian ialah ambil peduli, ambil berat dan menyayangi yang melibatkan responsif, sensitif terhadap orang lain berdasarkan sikap keterbukaan dan perhatian mereka terhadap pengalaman mereka. Menurut Nuryati 2010, guru yang peduli mementingkan perkembangan pelajar dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Maknanya di sini kita sedia maklum ambil peduli ialah kita mengambil tahu atau mengambil berat tentang pelajar-pelajar. Dan kita menunjukkan kasih sayang kepada murid-murid kita. Okey, baik. Berdasarkan kajian di dalam sebuah artikel dari majalah pendidik, keluaran March 2008 menyenaraikan 8 tingkah laku negatif guru yang boleh menjejaskan pencapaian akademik murid. Okey, yang pertama ialah guru tidak boleh untuk tidak menyukai pelajar kerana ia akan menyebabkan guru tidak akan ambil peduli terhadap pelajar tersebut sama ada daripada segi tingkah laku ataupun pengajaran murid. Hal ini akan menyebabkan pencapaian akademik murid akan terganggu. Yang kedua ialah guru tidak boleh menyindir dan memperkecilkan pelajar. Mungkin pelajar itu seorang yang kurang pandai ataupun kurang daripada segi kemampuan, kekayaan ataupun sebagainya, guru tak boleh memperkecilkan pelajar tersebut. Guru perlu melayan semua murid secara sama rata. Yang ketiga ialah guru tak boleh melabel pelajar, iaitu sekiranya seseorang pelajar itu memang merupakan seorang pelajar yang mempunyai masalah disiplin ataupun budak nakal. Jadi guru di situ tak boleh melabel pelajar tersebut. Tak boleh memanggil pelajar tersebut dengan gelaran-gelaran yang tak baik. Dan yang keempat ialah guru tidak boleh untuk tidak mengetahui atau mengenali pelajar. Ini kerana guru perlu sedaya upaya untuk mengenali pelajar supaya proses pengajaran tu lebih berkesan. Dan yang kelima ialah mendera pelajar secara keterlaluan. Contohnya guru memukul pelajar menggunakan tangan, melempang, memukul dengan terlalu kuat, mendenda dengan berlebihan. Dan yang keenam ialah guru juga tidak boleh terlalu garang dengan anak murid kerana ia akan menyebabkan murid-murid berasa tidak selesa dan tidak seronok untuk belajar. Dan yang ketujuh ialah pilih kasih. Guru tak boleh mengamalkan sikap pilih kasih dalam kelas. Contohnya guru ini seorang berbangsa Melayu. Jadi beliau melayan murid Melayu sahaja secara baik dan mengabaikan murid-murid berbangsa lain. Dan guru juga tidak boleh mengamalkan pagar makan padi. Okey, kita lihat contoh-contoh isu disebabkan oleh ketidakpedulian guru. Okey, macam kita sedia maklum, ambil peduli ialah kita mengambil berat dan kita menunjukkan kasih sayang kepada murid. Dan apabila guru tidak mengambil peduli terhadap pelajar, maka isu-isu ini akan berlaku. Contohnya pelajar dipukul hampir 2 jam, pelajar dakwa dipukul guru hingga pengsan. Dalam hal penderaan murid ini, guru seolah-olah tidak peduli dengan perkembangan mental, intelek dan jasmani murid dengan tindakannya yang keterlaluan. Okey, apabila guru melakukan perkara-perkara ini, pelajar akan terganggu. Mereka akan perkembangan mental mereka akan
terganggu disebabkan oleh perkara-perkara yang dilakukan oleh guru. Guru-guru yang terlibat dengan aktiviti seperti ini, contoh memukul murid hingga mendatangkan kesan atau mendatangkan kecederaan, boleh dikenakan Seksyen 319 Akta 574. Selain itu, apabila guru tidak ambil peduli, kes-kes seperti gangguan seksual juga akan berlaku terhadap murid-murid. Jadi kita sebagai seorang guru perlu sentiasa berwaspada dan berhati-hati dengan setiap tindakan kita. Saya ada menyediakan satu video berkenaan isu-isu yang dibentangkan sebentar tadi. Seorang guru lelaki didakwa di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan mencabul seorang murid perempuan tahun 2 dalam kelas di sebuah sekolah. Tertuduh berusia 56 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap kanak-kanak berusia 7 tahun 11 bulan. Kesalahan didakwa dilakukan di sebuah sekolah di Bacok pada jam 7.40 pagi hingga 9.40 pagi pada April 2022. Kes mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017. Ia dibaca bersama Seksyen 16-1 Akta sama. Jika sabit kesalahan, ia memperuntukkan penjara tidak lebih 20 tahun dan sebat. Seorang guru lelaki didakwa di Mahkamah Session Kota Baru atas pertuduhan mencabul seorang murid perempuan tahun 2 dalam kelas di sebuah sekolah. Tertuduh berusia 56 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap kanak-kanak berusia 7 tahun 11 bulan. Baiklah, kita tengok kepada faktor berlakunya isu ketidakpedulian guru. Yang pertama ialah kurang minat dalam profession. Okey, hal ini banyak berlaku pada zaman sekarang. Kita tahu agak sukar untuk mendapat pekerjaan pada zaman sekarang. Jadi ramai yang memilih profession perguruan sebagai jalan terakhir. Yang kedua ialah gangguan emosi atau masalah peribadi. Okey, di sini boleh apabila seseorang guru itu mempunyai masalah peribadi atau kemurungan, ia akan mendatangkan kesan yang buruk terhadap pekerjaan mereka. Mungkin apabila mereka hadir ke sekolah dalam mood yang tidak baik, ia akan menyebabkan tindakan-tindakan guru itu akan berlaku pada tempat yang tak sepatutnya. Contohnya, guru akan melepaskan kemarahan kepada murid. Yang ketiga ialah kurang penghayatan dalam agama. Di sini Islam menuntut kita sendiri untuk mengasihi wanita dan kanak-kanak kerana mereka adalah insan yang lemah. Dan yang keempat ialah bebanan kerja selain tugas hakiki, iaitu pengkeranian dan warden. Okay, mungkin ada guru-guru yang terbeban kerana ditugaskan untuk menjadi warden. Dan tugas-tugas pengkeranian yang banyak pada zaman sekarang. Okey, yang kelima ialah tiada galakan dan pantauan dari pentadbir, dan keenam pengaruh rakan sejawat. Okey, kita tengok kepada cadangan penyelesaian bagi isu ketidakpedulian guru terhadap murid. Yang pertama ialah pemilihan calon guru yang benar-benar layak. Okey, ini mungkin di pihak SPP sendiri perlu menilai calon-calon guru supaya guru yang akan berkhidmat mempunyai jiwa dan hati terhadap profesyen perguruan. Yang kedua ialah pihak KPM sendiri membantu mengurangkan beban tugas guru daripada segi pengkeranian dan sebagainya, kerana ia akan mengganggu tugas hakiki seorang guru, iaitu hanyalah untuk mendidik pelajar. Dan yang ketiga ialah pemantauan daripada pihak pentadbir, dan yang keempat, guru-guru perlu diberi pendedahan tentang agama. Mungkin pihak sekolah boleh adakan ceramah agama supaya guru-guru ini diberi pengisian rohani. Dan yang kelima ialah disediakan kemudahan alatan untuk PDP. Dan yang keenam ialah menghayati dan memahami 6 prinsip etika perguruan yang telah kita bincangkan pada awal pembentangan tadi. Isu yang keempat yang saya pilih ialah isu rasuah. Okey, kita pergi kepada definisi rasuah itu sendiri.
Rasuah ialah penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Dalam Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, istilah rasuah disebut juga sebagai suapan. Okey, kita dapat tahu rasuah ni dalam pelbagai bentuk dan kebiasaannya dalam bentuk duit. Okey, kita tengok kepada faktor berlakunya rasuah. Yang pertama ialah perbelanjaan yang melebihi daripada pendapatan yang diperoleh. Apabila berlaku perkara ini, ia amat mendorong kepada rasuah. Dengan rasuah, seseorang itu boleh mendapat duit yang lebih daripada yang sepatutnya dia perolehi. Yang kedua ialah beban hutang yang tak mampu ditanggung oleh penerima rasuah. Dan yang ketiga ialah kelemahan dalam pentadbiran. Contohnya, rasuah di sekolah ialah kebiasaan berlaku dalam pemberian tender. Okey, mungkin sistem yang dilakukan oleh sekolah itu tidak mengikut aturan yang sepatutnya. Pemberian tender tu hanya diberi secara terbuka. Jadi ataupun diuruskan pihak pentadbir memberi keizinan kepada seseorang untuk menguruskan secara sendiri. Maka di situ akan memudahkan rasuah berlaku. Okey, bagi cara mengatasi masalah rasuah ini ialah seseorang itu ataupun seorang guru itu perlu berbelanja mengikut kemampuan dirinya sahaja. Apabila kita mempunyai wang yang cukup, kita akan tidak terdesak untuk mendapatkan wang daripada cara yang kotor. Dan yang kedua ialah melaporkan mengenai penyelewengan yang dilakukan. Okay, rakan-rakan guru perlu berani sekiranya mengetahui ada kes-kes rasuah yang berlaku dalam kalangan rakan sejawat. Dan yang ketiga ialah pemantauan dan kepimpinan berkesan ketua jabatan. Contohnya, jika ada dibuka apa-apa tender, satu jawatan kuasa perlu diwujudkan bagi menguruskan tender tersebut. Kita tengok kepada kesan kepada guru yang terlibat dengan rasuah. Berdasarkan Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, mana-mana individu yang terlibat dengan sebarang pertuduhan rasuah dan disabitkan bersalah boleh dihukum denda tidak melebihi RM10,000 dan penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Okey, yang ni kepada sesiapa sahaja yang terlibat. Tidak walaupun dia bukan seorang penjawat awam. Tapi jika dia sebagai seorang penjawat awam atau sebagai guru, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib seperti hukuman gantung kerja, turun pangkat ataupun diberhentikan kerja jika disabitkan kesalahan. Saya ada menyediakan satu video berkenaan isu ini. Mahkamah Session di Kuantan menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan dan denda RM20,000 ke atas seorang guru besar selepas tertuduh mengaku bersalah atas 2 pertuduhan melantik syarikat milik isterinya dalam urusan berkaitan sukan perahu layar kira-kira 8 tahun lepas. Hakim Dato' Ahmad Zamzani Muhammad Zain turut memerintahkan tertuduh Khairul Azizi Abdul Aziz, 55 tahun, dihukum penjara tambahan selama 12 bulan jika tertuduh yang beralamat di Pulau Tioman, Rompin gagal menjelaskan denda tersebut. Khairul Azizi didakwa melakukan kesalahan itu semasa berkhidmat sebagai guru penolong kanan co-kurikulum di Sekolah Kebangsaan Cerating di Kuantan dengan mencadangkan syarikat milik isterinya, Su Azizi Enterprise, kepada guru besar sekolah tersebut bagi urusan bayaran pesanan sekolah. Ia melibatkan bayaran berkaitan peruntukan perahu layar bagi latihan Majlis Sukan Sekolah Pahang MSSP bernilai RM1,200 pada 19 Mac 2014 dan bayaran RM700 bagi program perahu layar anjuran Kementerian Pendidikan pada 15 Disember 2014.
Seterusnya, saya akan membincangkan berkaitan isu yang dibincangkan sebentar tadi dengan etika seorang guru. Di sini ada 4 kod etika seorang guru itu. Yang pertama ialah tanggungjawab terhadap pelajar. Guru perlu lebih mengutamakan kebajikan dan keselamatan pelajar daripada hal-hal lain. Bermakna di sini tugas dan tanggungjawab utama seorang guru tu adalah menjaga keselamatan pelajar. Tidak boleh membabitkan emosi guru ataupun perkara-perkara luar. Yang kedua ialah tanggungjawab terhadap ibu bapa. Guru perlu bertanggungjawab terhadap amanah yang ibu bapa telah tinggalkan di sekolah, iaitu menjaga kebajikan dan keselamatan anak-anak mereka. Di sini kita boleh tengok daripada isu kepedulian guru terhadap murid. Apabila guru mengambil berat dan menunjukkan kasih sayang kepada murid, di sini akan dapat mengelakkan isu-isu seperti penderaan, gangguan seksual dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, iaitu guru perlu bertanggungjawab sebagai role model ataupun contoh yang baik terhadap masyarakat. Jadi di sini orang luar memandang guru ini seorang yang mulia. Jadi guru perlu menunjukkan contoh tauladan yang baik, sama ada daripada segi akhlak, percakapan maupun pemakaian. Dan yang keempat ialah tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion perguruan. Sebagai seorang guru yang berdisiplin, seseorang guru itu mestilah mengikut garis panduan sebagai seorang guru yang sebenar, bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Jadi di sini jika kita menjadi seorang guru, kita haruslah melaksanakan tanggungjawab dengan sebaiknya dan menjaga nama baik profesion perguruan agar tidak dipandang serong oleh masyarakat lain. Sebagai rumusan, yang pertama ialah profesion keguruan merupakan suatu tugas dan tanggungjawab yang mulia. Hal ini kerana profesion perguruan ini dimulakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, dan kita sebagai seorang guru menyambung legasi yang ditinggalkan oleh Nabi. Selain itu, kita juga harus menunjukkan contoh dan teladan yang baik kerana kita adalah role model kepada murid-murid, kepada ibu bapa dan kepada masyarakat. Dan yang ketiga ialah apabila guru telah disabitkan kesalahan akan menyebabkan kesukaran pada masa akan datang. Jadi kita sebagai seorang guru harus berhati-hati dalam setiap tindakan kita agar tidak menyesal di kemudian hari. Dan yang keempat ialah setiap masalah pasti ada jalan penyelesaiannya. Jadi di sini guru perlu tenang dalam menghadapi segala masalah yang berlaku agar tindakan-tindakan kita sentiasa dalam had batasan dan kita sentiasa dapat mengamalkan etika sebagai seorang guru yang mulia. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.